Soalan yang keenam, saya mempersilakan Puan Isna Raishah Munirah, Majlis. Yang berhormat Kota Belud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, soalan saya nombor 6. Yang berhormat Menteri Kesihatan untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bagi menjawab soalan pertama, berdasarkan data terkini, keperluan tambahan sumber tenaga manusia dalam sektor kesihatan di negeri Sabah, terdapat peningkatan yang diunjurkan menjelang tahun 2030. Bagi sektor awam, merujuk kepada jadual projek yang bakal siap di negeri Sabah menjelang tahun 2030, tenaga kerja yang diperlukan akan meningkat daripada 4,516 orang pada tahun 2023 kepada 6,526 orang pada tahun 2030, dengan keperluan tambahan sebanyak 2,010 orang. Untuk sektor swasta pula, diunjurkan peningkatan daripada 645 orang pada tahun 2023 kepada 810 orang pada tahun 2030 dengan tambahan sebanyak 165 orang pegawai perubatan. Secara keseluruhannya, jumlah tenaga kerja kesihatan yang diperlukan akan meningkat daripada 5,161 orang pada tahun 2023 kepada 7,336 orang pada tahun 2030 dengan jumlah tambahan sebanyak 2,687 orang. Nisbah doktor kepada penduduk juga dijangka memperlihatkan peningkatan yang positif daripada 1 doktor bagi setiap 697 penduduk pada tahun 2023 kepada 1 doktor bagi setiap 571 penduduk pada tahun 2030. Ini menunjukkan bahawa penambahan tenaga kerja dalam sektor kesihatan di Sabah adalah penting bagi menampung peningkatan populasi dan memastikan perkhidmatan kesihatan yang lebih mampan. Bagi strategi dan inisiatif yang telah dijalankan untuk merapatkan jurang nisbah doktor khususnya di Sabah adalah melalui memberikan keutamaan kepada pegawai perubatan anak kelahiran Sabah untuk menabur bakti berkhidmat kepada rakyat Sabah. Yang kedua adalah menempatkan lebih ramai pegawai perubatan yang telah menamatkan pengajian kepakaran dan pakar perubatan tetap dan kontrak bagi menyokong perkhidmatan perubatan dan kesihatan di Sabah. Berusaha mengisi jawatan pegawai perubatan dan pakar perubatan yang masih kosong di fasilitis kesihatan Sabah. Mengemukakan permohonan untuk mewujudkan jawatan tambahan pegawai perubatan dan pakar perubatan kepada agensi pusat khususnya bagi fasiliti baharu dan fasilitis dinaik taraf. Dan juga melaksanakan pendekatan inovatif iaitu menggabungkan perkhidmatan kepakaran dalam lingkungan fasilitis tertentu menerusi konsep hospital cluster dan melaksanakan konsep visiting specialist dengan izin bagi pakar perubatan untuk menyampaikan perkhidmatan kepada penduduk di luar bandar. Meneruskan pelbagai insentif untuk menarik dan mengekalkan petugas kesihatan khususnya di kawasan luar bandar dan pendalaman, antaranya kemudahan bayaran insentif mengikut lokasi dan tahap kesusahan, tambang ziarah wilayah dan bayaran insentif penempatan pakar perubatan dan pakar pergigian di fasilitis kesihatan di Sabah. Berdasarkan unjuran, bagi menjawab soalan kedua mengenai sasaran bed to total population ratio BPR, nisbah katil bagi setiap 1,000 penduduk Sabah meningkat daripada 1.52 kepada 1.77 dengan sasaran pertambahan sebanyak 1,941 buah katil hospital kerajaan yang bakal siap menjelang 2030. Untuk mengira unjuran BPR ini, ia turut melibatkan katil-katil kerajaan bukan KKM dan hospital swasta, di mana 40 buah katil oleh Kementerian Pertahanan. Projek Hospital Universiti Malaysia Sabah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi kini sudah dalam pembinaan dijangka siap menjelang 2026 dan juga unjuran katil swasta akan meningkat sebanyak 5% berdasarkan pola sumbangan pihak swasta di Sabah dalam tempoh 5 tahun terkini. Dengan itu, sasaran BPR yang realistik untuk negeri Sabah ketika ini pada berakhirnya pada RMK 13 kelak ialah sebanyak 1.77. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Kota Belud. Yang berhormat Timbalan Menteri,
Yang berhormat setujukah kalau saya cakap perlunya kita wujudkan satu jawatan kuasa khas di mana melibatkan KKM, KPM, KPT dan juga mungkin kedua-dua kerajaan negeri ini supaya kita cari satu formula untuk mempertingkatkan lagi ramai pelajar yang asal daripada Sabah dan Sarawak yang mengambil jurusan perubatan. Dan soalan saya mungkin berapa ramai doktor-doktor yang asal daripada Sabah di bawah KPM ini yang berkhidmat di Semenanjung. Kedua, saya ingin tanya sama adakah kajian yang telah dibuat oleh kementerian mengenai penempatan doktor baru di ke Sabah dan Sarawak, terutamanya mengenai cabaran yang mereka hadapi kerana sehingga mereka tidak kekal lama berkhidmat di sini, dan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh KKM. Saya juga ingin sarankan kepada kementerian sebagai orang yang non-medical lah, kalau boleh jangan kita hanya untuk mengisi kekosongan doktor di Sabah dan Sarawak, maka kita letakkan yang doktor-doktor yang baru habis housemanship ini, terutamanya di bahagian pedalaman lah. Hanya kerana kurang doktor dan hanya kerana mereka baru habis housemanship, terus kita letak mereka di hospital-hospital, especially di kawasan pedalaman. Saya rasa at least bagi juga doktor yang ada 3 or 4 years of experience dengan izin untuk orang Sabah dan orang Sarawak. Dan definitely saya setuju untuk peningkatan fasiliti hospital dan klinik kesihatan, sebab kalau ada peningkatan facilities hospital dan kesihatan, maka lebih banyak pakar dan lebih banyak doktor yang mungkin lebih berpengalaman kita letak di hospital dan klinik. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kota Belud membangkitkan satu isu yang sangat-sangat penting bagi Sabah, Sarawak dan juga terutama kawasan di luar bandar-bandar besar di Semenanjung Malaysia. Cabaran besar di Sabah kelak menjelang akhirnya RMK ke-13 adalah banyak fasilitis-fasilitis baru yang akan dibina dan juga akan siap, terutama sekali bermula dengan naik taraf Hospital Tawau yang akan mula beroperasi menjelang 2025, dan seterusnya untuk makluman rakan-rakan di Borneo, terutama sekali di Sabah, hospital seperti Papa, Hospital Beaufort, Hospital Kota Merudu yang kini sedang dalam proses tender dan juga kerja-kerja awalan, dan proses kerja-kerja awalan juga dilaksanakan seperti di Hospital Duchess of Kent di Sandakan, dan juga tambahan blok baru bagi wanita dan kanak-kanak, dan juga ini melibatkan pertambahan katil sehingga 1,900 katil. Dan juga cabaran besar yang berlaku di Sabah adalah penempatan dan juga pengisian jawatan-jawatan MO ataupun pegawai perubatan ini tidak dapat mencapai jumlah yang maksimum ataupun optimum. Mengapa? Kerana kita masih lagi terbeban dengan fasilitis-fasilitis kita yang daif. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah meningkatkan kadar peruntukan daripada 150 juta ke 300 juta pada tahun hadapan, dan pada tahun ini sahaja 21 buah klinik desa dan klinik telah pun kita roboh dan kita bina semula dengan peningkatan pertambahan kaki persegi bagi menjalankan proses di klinik-klinik kesihatan. Apa yang menjadi masalah yang besar adalah penempatan pegawai adalah quarters dan juga lokasi. Dan juga saya ingin mengucapkan Tan Sri Yang di-Pertua berbanyak-banyak terima kasih kepada keluarga-keluarga daripada Semenanjung yang sudi berkhidmat di Sabah dan juga di Sarawak dan juga berkorban sehingga kan sanggup pergi ke Long Nebawan, pergi ke Sepitang untuk semata-mata untuk berkhidmat dan juga menghabiskan masa mereka sebagai pegawai perubatan. Walaupun demikian, Yang Berhormat, terdapat juga pegawai-pegawai perubatan kita yang telah ditawarkan daripada kontrak kepada tetap dan ditawarkan penempatan di Sabah menolak tawaran tersebut. Tidaklah jumlahnya sebesar, tetapi jumlah tersebut mampu untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik daripada KKM. Dan juga kita akan mempertimbangkan cadangan daripada Yang Berhormat Kota Belud untuk menempatkan pegawai-pegawai, dan juga latihan-latihan yang diberikan oleh KKM ini sebenarnya telah pun membentuk MO yang baik sebenarnya, Yang Berhormat Kota Belud, di mana setelah mereka tamat MO, HO dan pergi ke MO, berkhidmat di Sabah, dan apabila mereka berpindah kembali ke Semenanjung, kebiasaannya doktor-doktor ini adalah doktor-doktor yang baik. Kita menghasilkan doktor-doktor yang baik, tetapi dalam masa yang sama kita semakin berdepan dengan kekurangan MO ini. Saya berharap agar doktor-doktor yang ditawarkan
daripada kontrak tetap dan ditempatkan di Sarawak supaya untuk menjalankan khidmat negara mereka sekurang-kurangnya 2 tahun di Sabah dan Sarawak supaya mereka rakyat-rakyat kami, keluarga-keluarga di Sabah dan juga Sarawak mendapatkan perkhidmatan daripada doktor yang bermaruah. Itu adalah harapan saya sebagai Timbalan Menteri datang daripada Sarawak dan juga Borneo, dan juga itu adalah harapan daripada rakan-rakan blok Borneo ini. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Kuala Nerus. Terima kasih Tuan Sri Dan